menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibangkitkan secara spesifik, izinkan saya untuk turut sama menjunjung kasih di atas ke atas titah ucapan Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan saya ingin menyentuh mengenai apa yang dititahkan, termasuklah tentang Op Cantas yang telah turut disebutkan oleh Baginda Tuanku. InsyaAllah KDN sentiasa memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan keselamatan awam. Dan di kesempatan ini juga KDN ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi MH370. Sesungguhnya warga KDN melahirkan rasa sedih dan duka cita di atas tragedi tersebut. Kita mendoakan semoga keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi berkenaan tabah dalam menghadapi ujian ini. KDN juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat sama ada dari dalam dan luar negara dalam operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370. Namun saya meminta kepada pihak media, terutama media cetak yang mempengaruhi mangsa-mangsa daripada negara China, kerana apa yang berlaku dari tulisan-tulisan kebanyakan abar-abar berbahasa Cina ini telah memainkan sentimen hingga membangkitkan kemarahan oleh saudara mara pada mangsa MH370 ini negara China. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah sedaya upaya menggunakan segala kudrat dan usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Perlu diketahui bahawa peristiwa ini adalah suatu kemalangan. Tidak ada seorang pun mahu kemalangan ini berlaku. Malah Yang Berhormat Pemangku Menteri Pengangkutan juga telah menggunakan segala daya usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Malangnya, abar-abar berkenaan telah memanipulasikan dan memainkan sentimen, menyebabkan mangsa-mangsa itu, terutama saudara-saudara mangsa itu, telah menjadi marah, terutama mereka yang berada di Beijing. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 28 ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas usul menjunjung kasih Duli Tuanku yang telah disebutkan daripada 10 hingga 20 Mac yang lalu, dan perkara-perkara yang menyentuh mengenai KDN. Yang Berhormat Pematang Pauh umpamanya telah menyatakan bahawa indeks jenayah yang dilaporkan oleh Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan atau Pemandu dan PDRM menunjukkan penurunan, dan beliau mempertikaikan sedangkan hakikatnya jenayah meningkat. Beliau turut mempertikaikan kaedah yang digunakan oleh pemandu dan PDRM bagi mengklasifikasikan jenayah indeks dan bukan jenayah indeks. Untuk maklumat ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, definisi jenayah indeks adalah jenayah yang kerap dilaporkan dan mempunyai signifikasi yang memadai untuk dianggap sangat mustahak sebagai petunjuk kepada jenayah. Sementara jenayah bukan indeks pula yang mana kekerapan kejadiannya tidak boleh dijadikan pengukur kepada trend jenayah. Berdasarkan kepada definisi yang digariskan oleh Interpol dan diguna pakai di kebanyakan pasukan polis di seluruh dunia, PDRM telah mengkategorikan jenayah indeks di negara ini kepada dua bahagian, iaitu jenayah kekerasan seperti bunuh, rogol, samun, berkawan, bersenjata api dan tanpa bersenjata api, samun bersenjata api dan tanpa bersenjata api yang boleh mendatangkan kecederaan, dan jenayah harta benda seperti pecah rumah dan curi siang atau malam hari, curi kenderaan dan lain-lain kecurian. Dakwaan yang menyatakan pihak polis memanipulasikan statistik jenayah adalah tidak benar sama sekali,
kerana penjanaan statistik ini adalah menggunakan sistem berkomputer sepenuhnya melalui Police Reporting System atau PRS, yang mana pengadu sendiri boleh menyemak status dan klasifikasi kes terhadap laporan yang dibuat. Statistik jenayah yang dikeluarkan oleh pihak polis adalah secara komputer generated dan ianya tidak boleh diubah. Saya juga ingin memaklumkan dalam kajian yang dibuat oleh Frost and Sullivan, sebuah badan bebas yang dijalankan pada bulan Julai, September dan Oktober tahun lalu, berdasarkan persepsi masyarakat terhadap indeks keselamatan dan kepuasan terhadap perkhidmatan PDRM. Kajian ini menilai rasa takut menjadi mangsa jenayah pada bulan Oktober 2013 adalah sebanyak 38%, berbanding dengan ketidakpuasan hati sebelum itu sebanyak 57%. Dan ini tentunya telah memperlihatkan penurunan sebanyak 19% daripada rasa ketakutan terhadap berlakunya jenayah pada individu atau masyarakat tempatan. Penurunan ini menunjukkan tanda-tanda sokongan dan kerjasama dari masyarakat setempat secara berterusan terhadap unsur-unsur PDRM dalam aktiviti jenayah. Saya harap pematang pauh harus melihat fakta. Ketika berkempen di dalam pilihan raya kecil di Kajang, menyatakan Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan, patut meletakkan jawatan kerana kononnya tidak menggunakan radar yang canggih ketika beliau menjadi Menteri Kewangan. Beliau tidak tahu ke sekarang ni saya Menteri Dalam Negeri, bukan Menteri Pertahanan. Jangan nyanyuk. Jadi dalam perkara ini, saya fikir fakta-fakta yang dikemukakan oleh beliau ialah fakta-fakta nyanyuk. Apabila saya sebutkan perkara ini, memperlihatkan bahawa beliau telah nyanyuk. Jadi dalam perkara ini saya ingin menyebutkan bahawa perkara-perkara seperti ini, bahasa yang gentleman sikit, perkara-perkara yang begini jangan perkara keselamatan jangan dicampur adukkan. Dan saya fikir perkara-perkara yang begini jangan memainkan sentimen masyarakat umum keseluruhannya. Kita tahu bahawa soal keselamatan adalah soal semua, sama ada yang belah sini atau belah sana. Saya fikir Batu juga sensitif terhadap soal keselamatan, dan saya pun menjaga keselamatan Batu supaya dia tidak gigit telinga polis lagi. Yang Berhormat Jasin bertanyakan adakah peningkatan kedudukan Malaysia dalam Global Peace Index GPI mempunyai korelasi dengan pemalsuan Akta Keselamatan Dalam Negeri, pembatalan ordinans darurat, semakan semula Akta Kediaman Terhad dan pembatalan Akta Buang Negeri 1959. Beliau juga turut menyarankan supaya kerajaan menimbang semula agar Akta SA dan ordinans darurat diperkenalkan semula bagi menangani ancaman seperti penyebaran fitnah dan memutar belitkan fakta yang boleh menggugat keselamatan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pemansuhan Akta SA di mana saya telah merasainya, Ordinans Darurat 1969, Akta Kediaman Terhad 1933 dan Akta Buang Negeri 1959 tidak boleh dikaitkan secara langsung dengan kedudukan GPI bagi negara. Kajian oleh GPI merangkumi elemen lain iaitu dengan izin crime rates, minimal incidents of terrorist acts, violent demonstrations, harmonious relationship and stable political scenes yang menentukan kedudukan sebuah negara berkenaan. Walau bagaimanapun, pemansuhan dan pembatalan undang-undang yang berkaitan adalah bagi menyahut program transformasi politik atau PTP yang telah dirancurkan oleh kerajaan. Datuk Yang Betul, pada masa ini kerajaan tidak bercadang untuk mewujudkan semula akta sebagaimana yang disarankan oleh Yang Berhormat. Kerana undang-undang sedia ada seperti Akta Kesalahan Jenayah, Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas 2012 atau SOKSMA, Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 sudah mencukupi untuk menangani segala isu yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. Yang Berhormat Setiu telah membangkitkan isu berkaitan dengan kes penipuan cinta cyber di Malaysia antara tahun 2011 hingga 2013 serta kerugian yang terlibat. Mengikut statistik daripada PDRM, sejumlah 2,785 bilangan kes telah dilaporkan dari tahun 2011 hingga 2013
yang mencatatkan jumlah kerugian sebanyak 103.5 juta ringgit, dan dalam menangani perkara ini PDRM telah mengambil beberapa langkah pencegahan, antaranya adalah kempen dengan izin Be Smart, Don't Become a Victim of Cybercrime yang memberikan kesedaran kepada pengguna agar tidak tertipu sewaktu melayari alam cyber. Yang berhormat Tanjung Manis, Yang berhormat Hulu Rejang, Yang berhormat Derantut, Yang berhormat Batu Kawan memohon pihak KDN untuk mewujudkan sama ada pondok polis baru, pembinaan ibu pejabat polis baru, keselesaan ruang pejabat dan pertambahan penjawatan untuk memodernkan perkhidmatan polis ke taraf world class. Untuk maklumat adik-adik yang berhormat, KDN dan PDRM sedar tentang segala keperluan yang diutarakan. Pihak kementerian telah mewujudkan pasukan khas atau task force dengan izin untuk melihat semua isu-isu tersebut dan akan melaksanakannya mengikut keutamaan dan keupayaan keuangan negara. Seterusnya, Wabi Lanang, Wabi Temuloh dan Wabi Kota Tinggi membangkitkan soalan berkaitan perjudian yang dikatakan meningkat dan adakah pusat perjudian berkenaan mendapat perlindungan daripada pihak penguatkuasa. Saya ingin memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pihak PDRM memandang serius tentang segala aktiviti perjudian, sama ada perjudian di tempat terbuka atau melalui komputer di cyber cafe atau lain-lain aktiviti perjudian. Saya ingin memberikan jaminan di Dewan Yang Mulia ini bahawa operasi secara besar-besaran dan berterusan akan dilaksanakan oleh pihak polis terhadap pusat-pusat perjudian itu, termasuk di kawasan-kawasan yang diwakili oleh pihak pembangkang. Saya akan membantu mereka supaya aktiviti perjudian ini dapat dihapuskan. Sebagai contoh, pada tahun 2013, sejumlah 31.606 serbuan telah dibuat dengan rampasan sebanyak 57.217 buah komputer, termasuk disk putih, serta penangkapan seramai 8.973 penganyur dan pemain di seluruh negara, termasuk juga di Batu. Pihak PDRM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawainya yang didapati bersekongkol dengan sedikit perjudian ini. Saya ingin ulangi bahawa pihak polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawainya yang didapati bersekongkol dengan sedikit perjudian ini. Tindakan tegas dari sudut tata tertib atau pendakwaan akan dilakukan sekiranya terdapat bukti yang mereka terlibat dengan aktiviti berkenaan. Dan saya harap ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini boleh bekerjasama dengan saya supaya dapat menyalurkan maklumat ini kepada saya secara terus. Ya, Sibu bangun. Ya, Mohd Menteri. Atau kepada SPRM. Ya. Jika didapati benar pegawai atau pihak pegawai penguatkuasa berkenaan terlibat dalam aktiviti ini. Ya, sila Sibu. Ya, terima kasih Tuan Yang Ketua. Di Sibu sini itu mesin kuda masih banyak belum dihapuskan. Kami saya menerima banyak aduan tentang bahawa di Sibu serbuan memang ada dibuat oleh pihak PDRM. Tapi hari ini membuat serbuan, esok mesin kuda, kedai mesin kuda itu buka lagi. Jadi kami memang syaki, memang ada hubungan di antara perusahaan mesin kuda itu dengan pihak PDRM. Jadi mau pihak KDN syaki, kami syaki. Jadi mau minta kementerian bolehkah buat satu penjelasan bagaimana hari ini buat serbuan, esok buka lagi. Saya tahu pihak polis pun menyatakan bahawa dia memang tahu berapa bilangan jumlah kedai mesin kuda di Sibu. Ada 50 lebih dibukakan di Sibu. Tapi mengapa mereka tidak tangkap mereka semua ini? Memang tahu jumlah dia, mengapa tidak pergi tangkap? Ya, Sibu. Sibu, saya amat simpati dengan Sibu kerana masalah itu berlaku di Sibu. Artinya wakil rakyat itu tidak memberikan laporan sebenarnya kepada pihak polis. Saya minta
Sibu maklumkan pada saya dengan izin alamat waktu dibuka, siapa pengendali dan menjalankan operasi itu. Tak payah bangun, duduk. Ni saya nak tolong. Pihak polis memang tahu di mana kedai itu. Saya rasa kalau Yang Berhormat tahu alamat dia, siapa pengendalinya, Yang Berhormat jangan tuduh polis. Saya takut Yang Berhormat ada kaitan secara tidak langsung dengan mereka. Saya takut. Tetapi tak apa, kita kerjasama. Saya turun, kita berdua turun, kita berteras. Kalau setuju, sama-sama kita berteras supaya jangan jadi seorang ahli parlimen kita bila nak berteras kita bagi pakaian, kita bagi uniform untuk berteras, tiba masanya takut nak turun, takut tanda tangan. Saya harap Yang Berhormat anak jantan dan tidak takut turun sama-sama ke Sibu, insya-Allah. Begitu juga dengan si Putih. Yang Berhormat Itu untuk sahabat saya. Itu memang bukan tanggungjawab wakil rakyat. Ya. Itu tanggungjawab pihak polis. Duduk Sibu Zong. Ini bukan tanggungjawab wakil rakyat. Kita Itu turun. tanggungjawab pihak polis. Kita turun sama-sama. Sebagaimana saya bekerjasama dengan si Putih, saya boleh buat kerjasama. Apa takut? Si Putih tak takut walaupun dia seorang wanita yang berani. Yang Berhormat Bacok memohon kementerian supaya menyediakan mekanisme untuk melindungi maklumat peribadi mangsa dan suspek sehingga kes ini selesai. Kes selesai. Ini adalah kerana terdapat maklumat terperinci dan gambar mangsa serta suspek serta mangsa rogol yang dipaparkan di akhbar. Ini mengenai soal kerahsiaan. Untuk maklumat Yang Berhormat, PDRM memandang serius berhubung dengan penyebaran maklumat peribadi mangsa dan suspek. Sekiranya terdapat penyebaran maklumat peribadi melalui media massa dan elektronik yang dilakukan oleh pihak polis, saya akan melakukan tindakan tegas dan akan mengambil tindakan terhadap anggota berkenaan. Sehingga kini seramai 2 orang anggota polis telah diambil tindakan tata tertib kerana didapati dengan cuai telah menyebarkan gambar mangsa. Dalam perintah tetap Ketua Polis Negara D108 dalam kurungan A telah menggariskan tata cara rakaman, pengendalian dan penyimpanan keterangan gambar digital. Dalam apa situasi pun, gambar digital tidak boleh dihantar melalui jaringan telefon bimbit atau sistem email yang tidak selamat. Tuan-tuan Yang Bertuah, seterusnya saya ingin menyentuh apa yang dibangkitkan oleh Wabi Kalabakan, Wabi Siparenggam, Wabi Shahlam, Wabi Raup, Wabi Pokok Sena dan Wabi Seremban mengenai hal ehwal immigration yang telah menyentuh mengenai keberadaan 2 orang warga negara Iran yang telah menggunakan pasport curi di dalam insiden MH370. Saya telah janji di dalam jawapan saya di Parlimen, saya akan menjelaskan dengan terperinci mengenai perkara itu. Saya ingin memaklumkan bahawa SOP dengan izin Standard Operating Procedure telah digunakan pakai sepenuhnya oleh Jabatan Immigration Malaysia dalam mengendalikan kemasukan dan pelepasan warga asing ke negara kita di semua pintu masuk, termasuk di lapangan terbang antarabangsa KLIA. Untuk penjelasan Dewan Yang Mulia ini, SOP yang digunakan berhubungan dengan kemasukan dan pelepasan dari KLIA oleh 2 penumpang menggunakan pasport yang dicuri dalam kes kehilangan pesawat MH370 adalah world standard dalam arti kata suatu prosedur piawaian antarabangsa yang digunakan pakai oleh setiap jabatan immigration di seluruh dunia. Pegawai immigration yang bertugas di kaunter pintu masuk telah dilatih dalam siri-siri latihan berkenaan dengan profiling dengan izin serta pemeriksaan dokumen dengan beberapa buah negara seperti Kanada, Australia, UK, Belanda dan Amerika Syarikat. Jika terdapat sebarang keraguan terhadap pelawat dan pelancong, pegawai kaunter akan merujuk segera kepada penyelia bagi membuat pemeriksaan kedua melalui pengesahan makmal atau Document Examination Center atau DEC. Buat masa ini, Pejabat Immigration KLIA mempunyai pasukan dan makmal khas untuk membuat pemeriksaan dokumen atau pasport yang disyaki palsu di terminal utama KLIA. Makmal tersebut telah diwujudkan semenjak tahun 2007
dan pegawai-pegawai yang ditugaskan di Mahkamah Pemeriksaan DEC adalah pegawai terlatih dan diiktiraf oleh agensi antarabangsa. Dalam kes penggunaan pasport curi oleh 2 penumpang MH370 baru-baru ini, pegawai immigration yang bertugas telah membuat pemeriksaan masuk immigration berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dengan membuat pengecaman berdasarkan pasport yang dibawa dan mendapati bahawa imej yang terdapat pada muka surat biodata dokumen tersebut adalah seiras dengan pembawa pasport. Pegawai tersebut juga telah mengajukan beberapa soalan bagi mendapatkan maklumat berhubung tujuan kemasukan ke negara ini. Semasa pelepasan pula, pegawai bertugas telah menyemak maklumat dalam sistem immigration dan mendapati kemasukan subjek adalah teratur dengan tempoh pas lawatan masih sah laku. Oleh yang demikian, suspek telah dibenarkan untuk meninggalkan negara ini. Pegawai immigration yang bertugas telah melaksanakan pemeriksaan keluar ke atas subjek melalui SOP yang telah ditetapkan. Mengikut rekod pekalan data Jabatan Immigration Malaysia, ini adalah kali pertama kedua-dua subjek memasuki Malaysia. Untuk maklumat, sekiranya seseorang itu pernah memasuki Malaysia dan hadir untuk kali kedua dengan menggunakan dokumen perjalanan yang mempunyai maklumat identiti yang berbeza dengan maklumat sebelumnya, maka sistem biometrik akan dapat mengesan perbezaan subjek tersebut. Mengenai nombor pasport yang dimasukkan dalam sistem komputer bagi mengesan sama ada pasport tersebut palsu atau tidak, KDN ingin menyatakan bahawa pasport dimasukkan yang telah dilaporkan hilang adalah tulen. Akan tetapi digunakan pakai oleh seseorang yang bukan pemilik asal. Dalam kes ini, rekod maklumat didapati bahawa 40.2 juta kilogram pasport telah disimpan oleh Interpol. Ya, Shah Alam bangun. Shah Alam dan Batu. Bagikan saya habis ayat ini dulu ya. Ya, sila Menteri. Disimpan oleh Interpol merupakan suatu jumlah yang terlalu besar dan sistem maklumat pengendalian pengkalan data Jabatan Immigration Malaysia tidak mempunyai kemampuan untuk menyimpan berdasarkan kapasiti yang tidak ada. Tambahan pula, maklumat kehilangan pasport yang mungkin telah disimpan lama akan melambatkan proses pemeriksaan immigration di kantor. Tetapi jika Interpol memasukkan sebagai SL atau suspect list, kita dengan mudah dapat memantau pasport berkenaan yang disalahgunakan oleh pemegang pasport. Sila Syah Alam. Ya, sila Shah Alam. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tuan Speaker. Apa yang saya telah timbulkan ialah berhubung dengan respons yang telah disampaikan oleh salah seorang pengarah Jabatan Immigration bila dinyatakan bahawa ada 2 penumpang ataupun pada ketika itu 4 orang penumpang yang menggunakan pasport yang telah dilaporkan hilang. Apa yang telah berlaku ialah dia menyatakan bahawa pegawainya mengikut SOP dan seolah-olah berpuas hati dengan keadaan yang sebegitu. Sedangkan 2 orang yang menggunakan pasport yang telah dilaporkan dicuri ataupun hilang telah bolos. Maka sebaik-baiknya lah ya, cara yang nak jawab itu ialah walaupun kita mengikuti SOP, tetapi kita akui ada kelemahan. Kita tak boleh berpuas hati dengan keadaan SOP diikuti, tapi ada orang yang boleh bolos. Maka kita kena perbaiki apa cara sistem bagaimana untuk mengatasi dan menentukan bahawa bolos yang seperti itu tidak akan berlaku lagi. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Ya. Ini suatu pandangan walaupun daripada pembangkang, tetapi harus diambil kira. Ya, Batu duduk dulu. Saya akan bagi Batu. Ada terdapat masalah dari segi mutu sesebuah buku pasport itu. Ya. Pasport yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia mempunyai piawaian antara yang terbaik di dunia, termasuk Singapura dan Australia, kerana kita ada protokol begitu. Tetapi memang diakui terdapat pasport daripada beberapa negara tertentu yang tidak termasuk dalam protokol dengan Malaysia dan mempunyai
kualiti pasport yang rendah. Tidak ada biometrik dan tidak ada barcode. Ini memang mudah dibolosi. Namun perkara ini telah saya tangani sendiri. Caranya ialah dengan memperkenalkan APSS atau dengan Agent Advanced Passenger Screening System, di mana ini akan diketahui sesiapa yang masuk, profiling mereka dengan izin akan diketahui lebih awal, dan ini boleh menyekat daripada berlakunya kebolosan berkenaan. Yang kedua, saya rasakan bahawa jumlah yang sebanyak 40 juta nombor pasport yang dilaporkan oleh Interpol itu, adakah ianya 40 juta bulan lepas, ataupun sudah setahun, ataupun 5 tahun? Ya, saya rasa dalam tempoh 40 juta ini sekalipun, mungkin 5 ataupun 10 tahun, kalau kita biasa dengan sistem komputer, ya, Google ke dan sebagainya, boleh kalau kita pakai, malahan kalau kita pakai sistem GPS tu sendiri, bagaimana dia boleh memproses data itu dengan begitu cepat. Saya cukup yakin sekiranya ianya di-sort mengikut tahun, mengikut priority, pasal yang pasport yang dilaporkan hilang bukan kes lama, kes baru, ya. Dan ini pasti boleh dikesan sekiranya sistem komputer yang ada mampu untuk adalah cukup berkeupayaan untuk memproseskan data ini dengan cepat. Kerana dia sorting dia, komputer ni cepatlah, dia cari nombor tu laju, boleh, dia tidak ada masalah. Datuk Yang Bertua, jumlah 40.2 juta itu adalah dengan izin accumulated numbers di seluruh dunia. Artinya jumlah sejak bila-bila. Jadi tapi pasti maknanya tidak daripada zaman Nabi Adam lah. Sebahagian daripadanya, tak payahlah over 20 years ke. Yang Muhammad tidak buta komputer, seharusnya memahami bahawa semua dokumen 40.2 juta ini dalam disk yang telah dibekalkan oleh Interpol kepada PDRM. PDRM punya itu. Jadi saya sebut tadi, kecuali jika masuk dalam SL atau suspect list, mudah nama tu dan nombor tu trigger. Jadi dalam perkara ini, dalam perkara ini, Yang Berhormat jangan pertikaikan keikhlasan KDN untuk memperbaiki mutu. Ya, sabar. Dan saya tak pernah saya persoalkan. Tak ada kita persoalkan. Batu. Tapi alasan tu kurang meyakinkan. Menteri, saya soalan saya yang mohon penjelasan lebih banyak, lebih daripada segi fakta. Saya tidak mau polemik dengan Menteri. Pertama sekali kita nak mengesahkan 4 juta ke 40 juta, sebab dalam media yang saya baca, menteri lain telah menyatakan 40 juta. Itu digunakan, kata itulah sukar kita mengesan. Kedua ialah Interpol telah menyatakan mereka masuk dengan pasport Iran, bukan dengan pasport Austria atau Itali yang telah hilang. Tapi tadi menteri beritahu, kata pegawai custom atau imigrasi telah soal siasat, temuduga dengan kedua-dua orang masuk yang suspek mereka dan dapati mereka betul. Tapi saya ingin tahu, adakah imigrasi kita tidak check up dari segi untuk mengesankan seorang itu dari Timur Tengah seperti orang Iran daripada orang Itali atau orang Eropah. Saya juga dengar menteri telah menyelah pegawai imigrasi. So kalau itu masalahnya, maksudnya pegawai imigrasi kita harus dipertingkatkan kecekapan mereka untuk mengesankan latar belakang kebangsaan. Ketiga ialah isu mereka kalau pergi ke China, ke Republic of China, People's Republic of China, mesti sudah tentu mereka harus memohon visa. Adakah pihak China juga mengesahkan dan membolehkan mereka dapatkan visa yang sah bila menaiki kapal terbang? Akhir sekali, kita juga ingin tahu
selepas kita mengesahkan mereka kedua-dua ini menggunakan pasport palsu, apakah siasatan selanjutnya terhadap dua orang muda ini, sama ada latar belakang mereka dari segi jenayah semua telah screen dengan betul-betul dan memang mereka bersih daripada kemungkinan disyaki melibatkan jenayah. Dan ini juga berkaitan dengan, saya juga ingin tahu apakah status siasatan terhadap pilot dan co-pilot supaya kabar angin tentang kecenderungan politik mereka yang menjadikan mereka bertindak luar biasa ini sudah kita dapat jelaskan supaya keluarga mereka tidak dihadapi dengan fitnah. Saya ingin dapat penjelasan dari Menteri. Betul, saya tidak akan pernah menjawab soalan yang terakhir itu kerana dia di luar bidang yang harus saya jawab sekarang ini. Sebab saya fikir biarlah siasatan selesai dan belum selesai. Walaupun saya tahu pilot berkenaan pernah bergambar dengan Subang, pernah bergambar dengan Subang, ya, jangan dinafikan, pernah bergambar dengan Subang, ya, dengan batu belum lagi, tak sempat mungkin. Tetapi saya tidak. Saya rasa dia bergambar dengan ramai orang. Tapi saya tidak menuduh. Tapi saya ramai yang dia bergambar. Tak mustahil dia bergambar dengan CEO Mas. Dia bergambar dengan tapi dengan menteri. Shah Alam belum lagi. Tak mustahil. Dengan Shah Alam tak ada lagi. Tapi yang Muhammad Shah Alam, saya sendiri bertanya dengan rakan-rakan di sana, adakah beliau ahli PKR? Mereka mengesahkan beliau adalah ahli PKR. Jangan Shah Alam. Ramai yang ahli PKR. Kalau nak ikutkan pilot Mas, ramai itu yang menyokong PR. Apa masalahnya? It's not a crime. Ia bukan satu jenayah. Itu sebabnya saya tidak mahu menyentuh perkara ini. Saya setuju dengan batu. Tak ada orang timbulkan isu tu. Yang hormat menteri saja masalah apa? Dia tanya tentang keputusan. Dia tanya menteri tentang soal siasatan. Dah selesai ke belum? Itu saja. Ini bukan kena dengan sibuk pula. Biarlah batu tak kena dengan PAS. Saya suka sibuk lah. Sama ada PAS ke PKR ke DAP tetap dalam PR. Bukan masalah Syalam. Syalam kalau jangan pemimpin sibuk. PKR mengakui mereka ahli PKR, apa yang Shah Alam sibuk sangat? Jadi tak menjadi masalah. Datuk yang betul. Yang berhormat menteri nak jadikan isu buat apa? Dah lah Syalam duduklah. Jangan sibuk lah Syalam. Saya ingin buang masa lah Syalam. Pergi sembahyang. Syalam pergi sembahyang. Datuk yang betul. Soalan batu ni ada 4. Ya. Yang keempat saya tak jawab, tak mau jawab tadi. Yang pertama tadi, adakah 4.2 juta atau 4 juta? Yang Muhammad Batu kata ada orang lain bercakap begitu. Ya, 40 juta atau 4 juta. Saya menteri yang bertanggungjawab dalam soal immigration. Pakai figure saya dengan izin. Pakai perangkaan saya. Jangan pakai perangkaan mana-mana orang lain. Okey? Itu artinya 40 juta. Ya. Yang 40.2 juta. Okey? Yang kedua, pasport yang digunakan oleh dua orang itu, saya ingin sebutkan, ya, bahawa dua penumpang itu berasal daripada Iran. Daripada Tehran mereka pergi ke Doha dengan pasport Iran. Daripada Doha ke Phuket dengan pasport Iran. Di Phuket mereka membeli dua pasport ini, iaitu pasport Itali dan pasport Austria. Apabila mereka memasuki Malaysia, mereka tidak lagi menggunakan pasport Iran. Mereka menggunakan pasport curi yang dibeli. Dapat maklumat bahawa mereka membayar 10,000 USD tiap-tiap satu pasport. Jadi apabila mereka masuk ke Malaysia, pasport itulah yang digunakan. Tidak benar jika ada pihak mengatakan mereka menggunakan pasport Iran. Soalan yang ketiga, adakah mereka mohon visa? Mereka hanya transit passenger. Sebab mereka akan pergi ke tempat lain. Jadi mereka tidak perlu memohon visa daripada China. Dan kenapa mereka memakai pasport Italy dengan Australia? Kerana tujuannya untuk pergi ke Frankfurt.
apabila menggunakan pasport Itali dan Australia, mereka tidak perlu mohon visa untuk masuk ke negara-negara EU. Oleh sebab itu mereka membeli pasport berkenaan. Kerana ibunya tinggal di Frankfurt, tinggal di Hamburg, tetapi menunggu anaknya itu di Frankfurt, ya. Jadi urutan cerita ni, apabila sampai di Phuket, mereka membeli 2 pasport ini, masuk ke Malaysia dengan menggunakan 2 pasport ini. Soalannya, Ya, sabar. saya bantu dulu. Ya, soalannya, mengapa tidak boleh membezakan antara muka orang Iran dengan muka Italian ataupun muka Austrian? Ya, kalau kita pergi ke luar negara, muka saya dengan muka batu lebih kurang sama. Dengar ni. Dia tanya. Bukan muka, sebab temu duga tu Dengar. Saya jelaskan dulu. Dia tanya. Dengan izin. Are you Japanese? Muka Cina ini muka Jawa, takkanlah Japanese and Chinese. Tetapi tanggapan mereka muka ASEAN lebih kurang sama. Begitu juga kelemahan kita. Bila kita lihat muka orang putih sikit, Iran ke ataupun Iraq ke, iras ini hidung mancung macam Shah Alam. Jadi dalam hal ini tu sebab pipi tersorong-sorong. kita puji pun bangun juga ni dulu. Tu sebab pipi tersorong-sorong. Ni yang bawa menteri tak jelas Ya, satu je. Salam. Satu benda tak jelas. Salam bagi Tak kronologi tu ada satu benda tak jelas. Kita nak habis ni. Tak, sikit je. Kita nak habis waktu maghrib ni. Mereka keluar Phuket. Mereka keluar Phuket. Nanti saya jelaskan. Mereka keluar Phuket. Tadi dikatakan mereka masuk ke Malaysia sudah pakai pasport yang curi tu. Tapi yang mereka keluar daripada Siam, mereka masuk pakai pasport Iran. Mereka keluar daripada Phuket, dia pakai pasport Iran ataupun dia pakai pasport yang dicuri. Pasport yang dicuri. Maknanya immigration Siam telah gagal. Jangan tuduh negara lain. Betul tak? Jangan tuduh negara lain. Okey. Ya, bukan ni. tuduh. Ni nak faham dia kronologi tu. Ya, betul. Ya? Dan kiranya benar, saya negara rasa berkenaan tidak dapat mengesan. Okey. Ya, okey. Okey. Ya. Jadi soalan daripada batu sewaktu di Temuduga, ya, sewaktu di Temuduga untuk masuk tu, apakah tujuan masuk? Ya, tujuan masuk. Tujuannya adalah untuk transit. Itu kata mereka. Ya. Jadi berapa lama? Dia kata tidak lebih daripada seminggu. Ya, sebab mereka masuk 28 hari bulan, 28 hari bulan Februari, mereka keluar pada 7 hari bulan Mac. Ya. Jadi saya ingin menyebutkan bahawa siasatan telah dilakukan. Saya ingin bagi tahu di Dewan Yang Mulia ini bahawa apabila manifest itu memperlihatkan nama kedua mereka, pihak polis telah melakukan siasatan. Mereka tinggal di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Saya tidak perlu sebut nama hotel tu, takut Yang Berhormat suka pergi duduk di sana bilik 101. Jadi dan kita juga ada CCTV. Siapakah yang mengambil dia pergi ke airport? Kita ada nama orang tu. Dan kita dah jumpa orang tu. Memang kedua-duanya itu bukan penganas. Kedua-dua itu bukan political asylum seekers, bukan. Memang nak mahu tinggal di Eropah kerana itu kehendak mereka. So dalam perkara ini saya fikir dari segi jenayah, screening, dari manifest daripada Iran diakui bahawa kedua-dua mereka bukan jenayah dan bukan penganas. Diakui. So dalam perkara ini saya fikir dari segi itu kita jelas. Tetapi daripada segi sistem, saya yakin kita bersama-sama perbaiki sistem itu. Kerana ini soal keselamatan, kita jangan berbeza pendapat. Sama di sana atau sini kita jangan berbeza pendapat. Tugas saya adalah untuk menentukan bahawa segala-galanya adalah untuk menjaga keselamatan negara kita supaya tidak berlaku pembolosan. Saya mohon izin Yang Berhormat Yang Bertua untuk meringkaskan sedikit jawapan-jawapan ini, seperti apa yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Rasah tengah awal pendaftaran. Kerana Yang Berhormat Rasah telah mencadangkan pihak kementerian dapat turun padang untuk menyelesaikan masalah golongan Cina dan India yang telah berada lama di Malaysia tetapi masih tidak mendapat akses kuat. Saya boleh bantu Menteri kalau Yang Berhormat tu tidak ada dalam Dewan, boleh jawapan bertulis. Tak apa, saya akan berikan jawapan bertulis pada Yang Berhormat berkenaan. Begitu juga
saya ingin menyebutkan bahawa YB Sri Aman, kalau tak ada, saya juga akan buat jawapan tertulis. Oh, YB Aman ada? Sri Aman ada? Begitu juga saya juga akan YB Sepang, dia tak ada, jawapan tertulis juga. YB Kubang Pasu, Ya, tak ada. saya akan buat jawapan bertulis. YB Kota Raja, Ya, tiada dalam Dewan. Seraman tak apa, saya bincang kemudian. Ya. YB Kota Raja ada? Seraman boleh aja. Tak ada. Ya, Saya akan jawapan bertulis. ya, jawapan betul Sri Ahmad dah lepas. Begitu juga lain-lain YB, saya sebutkan bahawa saya prihatin terhadap semua isu-isu yang dibangkitkan. Saya tidak berkompromi. KDN tidak akan berkompromi dalam soal immigration, soal pendaftaran, soal jenayah dan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan negara. Apa saja yang dibangkitkan oleh ahli dewan yang mulia ini, sama ada dari sini atau sana, kita akan ambil kira. Tetapi jangan sesiapa memanipulasikan isu keselamatan ini. Jangan mana-mana akhbar, mana-mana media ataupun media sosial yang memanipulasikan sebarang fakta. Jangan marah pada saya jika tindakan dilakukan dengan segera terhadap program-program media ini. Siapa? Dan Siapa yang buat? saya harap dalam Menteri, dalam siapa? perkara ini, Siapa yang ini? Ya, apa yang duduk lewat tu, duduk. saya sebutkan ini secara serius harus dipandang serius oleh semua Dedah pihak. di Dan saya parlimen. tidak ada rekod untuk flip flop, insya-Allah. Saya akan lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya punya ucapan